dalam segmen Doktor dan Anda. Kali ini kita nak bercerita mengenai apa ni? Ini segmen yang paling digemari oleh penonton-penonton kita ni. Yang mana kita akan bercakap tentang penyakit-penyakit yang biasa ada dalam kalangan masyarakat kita ni yang kita nak tahu lebih lanjut. Jadi kalau anda nak tahu tentang penyakit Sinusiti, anda boleh hubungi kami sekarang di taliannya 0322828578 atau 0322828579. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan, kalau tak dapat hubungi nombor talian kita, boleh terus hantarkan di Facebook ataupun di Twitter kita. Okey, baik. Mari kita perkenalkan doktor kita ni, Dr. Deepak Banarsidass, merupakan pakar perubatan telinga, hidung dan juga tekak ENT di Hospital Kuala Lumpur. Selamat datang, doktor. Ya, selamat pagi dan saya mengucapkan salam satu Malaysia kepada semua penonton yang hadir dan menonton televisyen. So saya dan doktor dan Tok Sudi menjawab apa-apa soalan. Wow, okey, siap sedia doktor. Sedia ni. Saya banyak soalan ni. Okey, biasanya kalau kita kita sebut sinus lah Okey, kalau sinus ni adakah sama dengan apa yang masyarakat kita selalu dengarkan dengan resdung? Okey. Soalan memang bagus dalam konteks perubatan, kalau kita tengok dalam klasifikasi, diklasifikasikan sebagai alergi ataupun alahan ataupun jangkitan non alergi. So bila kita cakap tentang alahan disebabkan oleh tanda-tanda macam bersin, sumbat hidung, sakit tekak dan berair mata macam tu. Gatal-gatal betul Itu memang sebab alahan. Adalah bermacam-macam alahan yang boleh menyebabkan inilah So sebagai kulat, hama, rumput, debu bunga macam itulah Kalau dalam non allergic yang menyebabkan sinusitis, selalunya disebabkan oleh jangkitan boleh disebabkan oleh virus ataupun bakteria, dan ini menyebabkan masalah yang lain pula. Dia pesakit itu datang dengan sakit-sakit muka dengan bengkak di sebelah mata, dan kadang-kadang disebabkan oleh sakit tonsil berlarutan, sakit tekak dan semacam itu. Sekarang kita dapat lihat di gambar rajah yang ada di hadapan kita ni. Mungkin doktor boleh terangkan apa yang di bahagian mana agaknya sinus itu menjadi punca. Gambar rajah ini menunjukkan sinus kita dalam tengkorak kita dan semua sinus ini memang berpasangan di depan sini yang frontal, di sebelah mata yang ethmoidal, di sebelah mata belakang mata pula dipanggil sebagai sphenoid, dan di sebelah bawah mata pula dipanggil maxillary sinus. So memang sinus ini fungsi dia tidak seberapa kita tahu, tapi boleh dikatakan atau penjelasan yang diberi ialah lebih untuk mengurangkan berat tengkorak kita dan untuk dengungan suara, macam resonance of sound, dengungan suara. So itulah sebab ataupun fungsi utama sinus kita lah. Dalam jangkitan, kalau kita tengok jangkitan flu yang biasa, common cold memang disebabkan oleh virus dan kalau berlarutan lebih daripada 10 hari boleh disebabkan oleh punca utama bakteria. So memang patient ataupun pesakit itu akan komplain sakit-sakit muka, sakit kepala dan kadang. Tapi doktor, biasanya orang akan kaitkan dengan makanan seperti makanan laut. Tak boleh makan udang, tak boleh makan makanan laut, nanti gatal hidung dan sebagainya. Bagaimana, ada hubung kait ataupun tidak? Memang ada kaitan. Ini diklasifikasi sebagai alahan. Alahan ini boleh menyebabkan sinusitis. So alahan itu adalah berjenis-jenis. Boleh disebabkan oleh makanan. Yang pertama sekali hama dan dalam praktis ataupun klinikal praktis kita memang tengok punca alahan itu So dalam hospital Kuala Lumpur yang saya bekerja, memang kita buat allergic test kita boleh periksa darah ataupun buat skin prick test di mana kita boleh tahu penyebab alahan utama kepada pesakit. So satu cara untuk mengelakkan menjadi sinusitis ialah mengetahui apa pesakit itu ada alahan kepada. So patient itu boleh mengelakkan
benda-benda yang menyebabkan sakit sinusitis macam makanan ke. Jadi sebabnya dalam kalangan rakyat Malaysia ni biasanya mereka tak tahu apa yang mereka allergikan ataupun yang alahan mereka. Betul. Jadi menyebabkan tak berhenti-henti lah. Betul. So resdungnya tu. Okey, doktor, kita ada pemanggil di talian ketika ni. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Ya, siapa di talian? Suraina dari Sabah. Teruskan dengan soalan. Saya nak tanya doktor. Saya ada mengalami bersih-bersih, sakit tekak. Kadang-kadang sampai keluar lendi. Saya putih. Doktor ada soalan boleh? Okey. Yang keluar lendir dengan sakit-sakit tekak ini memang disebabkan oleh chronic rhinosinusitis. Maknanya pesakit yang tersebut yang puan ada tu dan memang berlarutan lama. Ya. Okey, boleh dipuncakan sebab alahan yang tidak dikawal dengan cara yang betul, menggunakan ubat sembuh hidung yang betul, ataupun puan tidak tahu apa yang puan alahan kepada. Ya, so sebab itu dia berlarutan, dan disebabkan itu dia pesakit itu ataupun puan mendapat sakit tekak bertubi-tubi. Ya. Bagaimana pandangan doktor pula, ada jenis-jenis rawatan tu yang keluarkan ulat dari muka lah, boleh keluar ulat dari hidung, lepas tu betul-betul ulat memang ada ke? diasapkan dengan keluar hama dan sebagainya. Apa tu sebenarnya? Okey, memang saya pun ada tengok video macam tu semua lah ya. Itu kalau kita tengok scan semua, CT scan pesakit, memang kita tak nampak kulat semua dalam rongga tulang. Memang saya tak ada. Ya, memang saya sinus lah, tapi tak pernah saya jumpa ada ulat semua lah ya. I think yang mereka buat bomo semua yang buat itu, yang cara-cara itu, I think itu semua macam strategi untuk macam menarik pesakit datang kepada mereka, dan cara mereka buat itu untuk tapi sebagai bekas pesakit sinus ni pun saya pun kadang-kadang rasa macam macam ada benda berjalan, rasa macam gatal macam tu. Itu sebabkan lendir semualah yang ada dalam rongga tulang itu, dalam rongga muka itu. So I think yang bila bergerak kepala rasa macam benda gerak, tapi ulat itu ulat lah. Jadi kalau awak rasa ada gerak-gerak tu, janganlah rasa nak bunuh pula kat dalam tu, picit-picit kan, sebab takut ulat tu kan. Saya tak ada doktor ya, jelas tak ada. Jelas tak ada. Ya. Okey, jadi kita dengar kat situ, kita jelas dekat sini ya. Dan kita ada pemanggil ketika ini. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Ya, siapa di talian? Saya ni Alfian daripada Sungai Si. Alfian, jadi macam mana, ada masalah juga? Ada. Ni masalah anak saya. Dia ada pergi hospital besar ni lah, pasal sakit resdung ni. Okey. Bila bangun pagi, dia selalu berdarah hidung dia. Dan hidung dia selalu keluar lendir, darah beku lah. Dan bila saya tengok, dia ada bau yang agak apa sikit lah, yang kurang enak lah. Baik. Dan boleh dikatakan selalu berlaku. Sejak bila ni berlaku? Dah dalam 2-3 tahun dah. Umur anak tadi? Anak umur berapa? 11 tahun. 11 tahun. Doktor ada sekarang soalan? Oh ya. 2-3 tahun ke tuan yang berlaku macam ni? Ataupun dah lama sejak berlahir? Tak, dia dah dalam 2-3 tahun ni. Saya ada pergi rujuk dekat hospital besar, dan diorang tengok, dia kata tak ada apa-apa, cuma biasa je dia kata. Okey, baik. Nanti kejap lagi kita jawab panggilan telefon satu lagi. Okey, terima kasih ya. Terima kasih. Okey. Ada pemanggil seterusnya, siapa pula di talian tu? Halo. Ya. Puan. Saya Puan Khadijah. Ya, Puan Khadijah. Daripada Semenyet. Ya. Saya ni ada masalah. Hidung tersumbat tiap-tiap pagi. Di sebelah kiri. Sebelah kiri saja ya? Sebelah kiri. Lepas tu ayah saya. Tapi kan masalah saya ni, dia tak mau keluar. Benda tu macam ada tersumbat, tapi dia tak mau keluar. Kalau tidur mengiring sebelah kanan, adakah tersumbat sebelah kanan pula? Sebelah kanan tak ada, sebelah kiri je. Lepas tu makcik rasa macam ada benda tu sumbat sampai ke telinga, berbunyi telinga makcik. Doktor ada soalan? Okey, tak ada soalan. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih Puan. Kita dengarkan. Yang soalan pertama yang tentang budak anak itu ya, anak itu ya. Kemungkinan besar ya anak itu mengalami resdung lah ya. I beritahu resdung sebab memang macam
term yang biasa orang guna bahasa ya. So biasa. resdung maknanya rosak hidung lah. Okey. Rosak hidung kan. Rosak hidung. So mereka kata resdung ya. So memang dulu-dulu orang biasa cakap macam itulah ya. Tapi sekarang kita ada klasifikasi alergi, non alergi, semua macam tu ya. So kalau menengok apa anak itu ada, memang resdung sebab dia kata ada alahan sumbat hidung, bersin ya. Dan tapi kemungkinan besar darah ya. Darah sebab di dalam hidung kita memang ada saluran darah yang banyak untuk buat kita hedut atau sedut udara itu menjadi dia lembab sikit ya. So bila fungsi dia melembabkan sebab saluran darah dia banyak. So kalau ada jangkitan dengan alahan, dia senang berdarah. Okey. Tambah pula mungkin anak itu memasukkan jari dalam hidung. So tiap kali rasa gatal ke apa, dia masuk jari mengurit mukosa hidung itu berdarah pula ya. So itu punca utama dalam budak-budak ya. So mereka mungkin tak perasaan. So anak itu perlu ditengok oleh pakar lagi sekali ya, dan perlu dibagi ubat resdung dalam spray ke ataupun ubat biji lah makan ya. Sejak lagi kita akan pergi lebih detail lagi tentang ubat untuk membaiki. Sekarang kita pergi jawapan kepada Puan Khatijah. Yang Puan Khatijah dia masalah mungkin terbesar yang tulang dia punya itu dalam hidung mungkin bengkok. Dia panggil dilated nasal septum. Okey. So setiap kali dia ada sikit alahan ataupun respon, dia rasa sumbat sebelah yang tempat dia bengkok tulang itu. Ya. Kiri, kalau kiri tersumbat maknanya tulang tu lebih kepada lebih ke kiri ya. Dia panggil dilated nasal septum ya. So itu menyebabkan punca utama. So Puan Khatijah itu perlu tengok pakar ENT yang boleh tolong membaiki dilated septum itu ataupun luruskan septum itulah. Boleh dibaiki? Boleh, yes, melalui pembedahan. Tetapi kalau ianya tidak mendatangkan mudarat, tak perlu nak kalau puan punya masalah tidak mengakibatkan sinusitis ataupun sakit-sakit sinuses dengan sakit kepala, tidak kronik, so tak perlulah puan buat apa-apa untuk meluruskan septum itu. Tapi saya kira Puan Khatijah pun macam agak tak selesa kan, bila hari-hari rasa tersumbat. Okey, kita ada pemanggil seterusnya di talian. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Ya, teruskan. Saya Syasha daripada Sabah. Ya, Syasha. Okey, saya nak tanya dengan doktor lah tentang kalau macam sakit tekak kan. Okey, sebab saya dah nak kata dah masuk dah bertahun lah juga sakit tekak. Setiap kali saya sakit tekak and then di bahagian dalam, setiap kali saya macam sakit amat sangat lah. So setiap kali pergi hospital pun jawapan dia sama juga. Pergi klinik pun makan ubat macam tu juga. Tapi kadang-kadang saya elakkan makan yang macam pedas, saya elakkan minum sejuk, saya minum air suam je. Lepas tu setiap kali saya sakit tekak, dia macam saya batuk ke, saya nak bergigit, keluar ada macam mana dia cakap, ada satu macam hati ayam tu yang dia kemerah-merahan tu. Dia daripada saya punya tekak lah. So saya berjumpa dengan doktor, dia kata tak ada apa-apa. So saya nak tanya kenapa setiap kali saya sakit tekak, benda tu mesti ada keluar darah lah. Lepas tu dia macam beku macam tu lah keluar daripada tekak saya. So saya nak tanya berpanjangan ke sakit tekak tu? Apa dia? Berpanjangan ke sakit tekak tu? Sakit tekak, yes. Kalau saya datang sakit tekak nak 1 minggu juga. Tapi kadang saya ada ubat macam kumu-kumu tu, saya kumu-kumu and then dia okey. Tapi setiap kali and then kalau sakit tekak mesti benda tu datang. Macam saya batuk ke apa, saya nak meluda ke apa, benda macam hati tu yang mentah tu, dia berselata dengan darah, mesti keluar daripada tekak saya. Itu saya nak tanya kenapa dan apa sebab dia. Okey, baik. Terima kasih Syasha. Kita ada satu lagi pemanggil, Hajah Zainah ya di talian. Teruskan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera doktor. Saya Hajah Zainah dari Kota Baru. Saya ada masalah ni, selalu sumbat-sumbat hidung. Kadang-kadang kita sumbat-sumbat hidung, dia tahap dia keluar kot tekak. Kita selalu kena mendengus. Masalah macam ni, saya dulu ada macam 2 minggu lepas ada lendir-lendir dalam tekak. Lepas masa ni dia ada terasa kering dan berbulu, rasa nak batuk-batuk gitu ya. Saya nak tanya, nak mengelakkan jadi gini dan dah jadi macam mana nak menangani ya? Baik, terima kasih. Okey ya. Soalan pertama ya, tadi yang puan kata yang ada lendir, sakit tekak semua ya. Okey, kemungkinan besar
tadi mau tanya satu soalan yang puan jumpa doktor itu, apa doktor itu kata kepada puan, pada Syasha itu, adakah dia jumpa pakar ENT ke, yang siapa dia jumpa yang memberi perubatan kepada puan lah. Tapi sebelum tak apa, saya pergi kepada masalah puan kemungkinan besar puan itu mengalami apa dikatakan oleh post nasal drip. Maknanya dia ada alahan menyebabkan lendir itu pergi ke tekak, pergi ke belakang, dan itu menjadi satu masalah yang kronik, sebab puan tidak didiagnosiskan oleh pakar ENT dan sebab alahan, so post nasal drip itu ataupun lendir yang pergi ke tekak itu menyebabkan dia sakit tekak, berlendir, dan kadang-kadang batuk. Bila batuk kronik itu menyebabkan darah, sebab kita punya lapisan mukosa itu memang ada banyak saluran darah juga, so tiap-tiap dia batuk kuat, dia akan berdarah sikit, berdarah sikit, Okey. Kemungkinan besar kedua ialah dia ada mungkin kesakit gastritis ataupun reflux esophagitis, di mana jus-jus asid itu dia naik atas dan menyebabkan puan sakit tekak, dan itu pun boleh menyebabkan lendir dan batuk kronik, dan boleh menyebabkan pendarahan daripada tekak, So, tapi tak ada kaitan dengan sinusitis. Mungkin besar alahan, boleh juga disebabkan oleh chronic sinusitis, tapi puan tidak menyatakan dia sakit sinus ke, setiap kali dia bau busuk daripada hidung ke, macam tak adalah, tak mungkin disebabkan oleh sinusitis. Baik. Kepada soalan yang kedua tadi. Soalan dia tu, puan memang kata tiap hari dia sumbat hidung. Sumbat hidung, So kemungkinan besar puan mungkin mempunyai alahan lah, So paling kerap dalam rakyat kita dalam Malaysia disebabkan oleh hama. 80-50% daripada pesakit-pesakit disebabkan hama lah, So hama ini kita memang tak nampak dapat di mikroskopik, dan bila puan tiap-tiap pagi bangun sumbat hidung itu disebabkan oleh kemungkinan besar hama. Jadi kita alahan kepada hama rumah itu, dibantal, ditilang. Betul. Kena rajin salin. So puan kena rajin bersalin, tukar cadar, dengan cuci dengan air panas, So sekarang kita ada strategi yang baru, menggunakan air filter, air purifier untuk macam tu, house dust mite cover macam tu lah, Dan kita nak tahu juga, kita dah cerita tadi macam-macam sebenarnya, dan pelbagai masalah yang kita dengarkan daripada penonton kita, tapi cara penyelesaiannya ataupun mungkin kita cara ubat ataupun pembedahan. Pembedahan adalah kita punya last resort lah. Maknanya kita buat, kalau cara kalau kita habis kita punya medical treatment, maknanya kita bagi ubat-ubat, masih puan ataupun tuan tidak menjadi baik melalui ubat itu, dan kita memang buat operation lah, So cara kita pertama ialah untuk memberi ubat, So yang pertama sekali kita tengok ataupun klasifikasi berapa serius dia punya pesakit punya condition. Adakah dia dapat alahan tu tiap-tiap hari, dan berlarutan, ataupun kadang-kadang aja. So dia ada mild, moderate dengan severe. So kalau mild kita bagi ubat resdung aja macam antihistamin, dan kalau tidak dia memang serius, dan kita ada ubat yang lain, macam ubat spray hidung ataupun dengan ubat biji antihistamin, So dalam sinusitis yang kronik itu, kita buat CT scan yang tengok apa yang masalah pesakit itu menghadapi, dan CT scan itu akan menunjukkan dia punya tengkorak, sinus di dalam itu, adakah dia jangkitan berlarutan, dan kita boleh buat operation mengikut scan yang kita, apapun anatomi yang kita jumpa dalam sinus. Itu yang boleh dijumpa, tapi tak ada kena dengan ulat-ulat yang itu tak pernah saya jumpa ulat-ulat sampai sekarang lah. Tapi satu lagi memang ada apa lendir di atas. Yang tadi yang gambar aja menunjukkan sinus, frontal sinus, maxillary sinus, So lendir boleh terkumpul dalam sinus ini, because sinus pembukaan ini kepada dalam hidung, dia memang sempit, so senang dia nak jadi sumbat, So ini menyebabkan lendir terkumpul. Ada pencegahan tak? Kalau sebab apa, kalau orang kata tu alergi, ini memang kita tak boleh nak ubah lah, sebab kadang memang darah kita memberi kesan kepada itu, tetapi ada macam mana kita cara nak
mencegah adalah cara mengetahui lah apa yang kita arahan kepada. Banyak kita kan? Ya, memang banyak ya. Kalau kita tengok buat test dalam klinik kita, kita memang test untuk sampai 70 sampai 80 jenis ya alahan yang kita boleh mengalami tiap-tiap hari ya. So elakkan yang tu ya. Sebab itu kita buat allergic test ya. Menengok apa yang kita boleh mengelakkan ya. Okey. Baik. Terima kasih doktor kerana menjawab segala persoalan ini dan kita rasa jelas sekarang apa sebenarnya penyakit sinusitis ini yang boleh ataupun yang kebanyakannya dihidapi oleh rakyat kita ni lah. Sikit bangun-bangun pagi macam bunyi kan keluar. Bunyi bersin-bersin tu kan. Tapi kita nak elakkan lah kan. Yang pastinya kita kena ketahui juga apakah jenis alahan kita. Jadi lagi mudah untuk doktor mengesan dan kita pun mudahlah untuk cari tahu apa yang boleh dan tidak boleh. Jangan terus pandai-pandai menjadi doktor sendiri. Kalau nak buat pemeriksaan satu persatu tu memang berbelanja besar lah. Tapi kalau kita tahu, kita buat penilaian sendirilah kan. Tak makan ini boleh jadi apa, kalau tak tidur kat bantal ni jadi apa. Boleh tahu ada hama kat situ kan. Ada juga. Okey. Tapi apa pun diharapkan apa yang kita kongsikan pada hari ini dapat memberikan anda manfaat.